Ada yang dah balik ke? Ada yang dah balik ke stay juga? Stay Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmatak وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, sampai juga saya ke Surau Al-Ma'muriyah, Sungai Buloh. Sungai Buloh ke ataupun nak sebut Sarjana Utama dulu? Sarjana Utama. Okey, Sarjana Utama. Yang pertama, ingin saya kongsikan pepatah kata Arab. Makana awaluhu mukhriqah, kana akhiruhu musyriqah. Pepatah Arab mengatakan bahawa mana-mana perkara yang di awalnya mukhriqah, terbakar tu maksudnya susah lah ya, susah. Di awalnya susah, insya-Allah di hujungnya ada musyriqah, ada cahaya yang menyenangkan, cahaya yang terang. Dan itulah yang susahnya setiap sesuatu yang kita hadapi di awalnya itu ada tanda. Tanda perkara tersebut ada kemanisan di hujungnya. Jadi saya ingin berkongsi walaupun saya rasa macam jauh je Sungai Buloh ni, tapi sebab jam dan plus dengan salah jalan, sesat, tak keluar daripada Damansara tu. Pusing pantang tu balik, pusing tang tu balik. Jadi saya mohon maaf ya atas kelewatan pada hari ini. Maafkan saya tak? Terima kasih banyak-banyak ibu-ibu yang saya kasihkan Allah. Kita orang kata macam ta'aruf lah ya. Hari ini sesi saya berkenalan dengan ibu-ibu Jemaah Al-Ma'muriyah. Nama saya diberi Nurul Hidayah binti Qamaruddin. Saya asal orang Johor. Ya, ada orang kampung saya, ada orang Pontian. Ada ya? Masya Allah. Pontian kat mana kak? Perkenanas, Allahu Akbar. Dalam 20 minit lah daripada kampung saya, Kampung Parit Kudus, tak jauh, Masya Allah. Jadi siapa yang nak makan nenas boleh datang ke Pontian. Dia bukan dia nenas je, pekan tu penuh dengan nenas. Ibu-ibu yang saya kasihkan Allah Subhanahu Wa Taala, saya menetap di Maluri Ceras, Kuala Lumpur. Jadi mungkin sekiranya kita akan buat perbincangan lah dengan Ustazah Norma, dengan AJK Masjid juga, surau juga. Kalau saya tengok pukul 2.45 memang kami tak boleh sampai lah. Sebabnya waktu Jumaat. Waktu Jumaat tu mungkin tak boleh sampai. Jadi kalau paling awal pun kalau tak jam, saya rasa 3.30. Tak jam, bukan tak jam. Tak sesat 3.30 insyaAllah boleh. Bermulalah 3.30. Nanti kita akan bincang semula. Nanti tengok macam mana ibu-ibu punya pandangan lah. InsyaAllah pada hari ini peluang yang diberikan untuk saya bersama dengan ibu-ibu, satu peluang keemasan yang pada saya rasa kita ada kita kata kasih dan sayang yang terbina walaupun kita mungkin tak pernah jumpa secara online, secara offline, dan mungkin kita pernah berjumpa dalam alam ruh, ya. Kerana orang-orang yang mukmin ini, dia punya roh dia bersaudara. Rohnya pernah berjumpa. Ya, lepas tu rasa macam pernah tengok je. Kat mana tak pasti. Ya. Tapi memang selalu kita datang macam déjà vu kan. Macam pernah datang tempat ni macam tu kan. Macam pernah rasa je situasi ni kan. Ya, itulah roh mukmin. Dulunya kita pernah berjumpa ya, di dalam alam roh. Sebelum kita semua ya, Allah jemput ke muka bumi ini,
ke alam dunia ini yang merupakan alam stesen sahaja untuk kita sampai ke alam yang sebenarnya ataupun destinasi lah yang kita nak pergi. Kalau kita nak pergi ke Kedah, beberapa R&R yang mungkin kita akan singgahkan. Ibu-ibu tak ada orang bawa toto terus duduk dekat R&R, tak ada. Kan? Dia nak pergi ke destinasi balik kampung. Begitulah dunia. Tempat persinggahan untuk kita singgah sebentar. Ya? Nama pun singgah sana kan, kalau istana, jadi tempat singgah je. Tapi nanti kita akan berangkat. Kita akan pergi, meninggalkan alam yang kita duduk pada waktu ini. Yang mana tempat kita nak pergi nanti, suatu tempat yang jauh, panjang, masanya lama ibu-ibu. Menunggu sahaja di padang mahsyar, menunggu saja 50,000 tahun untuk dihisab. Dan tahun akhirat berbanding dengan tahun dunia bukan suatu timbalan yang sama. Tahun akhirat padahal satu hari sangat lama, satu tahun sangat lama. Ibu-ibu yang saya kasihkan Allah, dan di sinilah waktu yang pendek dan waktu yang Allah pinjamkan, umur yang Allah pinjamkan, kita perlu menanam. Kita perlu hari ini bersedia untuk menyiram apa sahaja yang ada supaya nanti di sana kita boleh menuai. Di sana kita boleh mengutip hasilnya. Ibu-ibu yang saya kasihi kerana Allah Subhanahu wa taala, dan sangat untung menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat yang Allah tinggalkan dengan kasih dan sayang. Bagaimana kita tak kata kasih dan sayang ibu-ibu? Bagaimana kita tak kata Allah cinta pada umat Nabi? Kalam Allah di dalam Al-Quranul Karim, Allah buka dengan nama Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Dalam 99 nama Allah, Asmaul Husna yang kita baca, Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Sampailah akhirnya ibu-ibu. Kenapa Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Yang dijadikan Allah sebagai pemula, pembuka bicara di antara Allah dan kita, iaitu hamba Allah. Di antara Allah dan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat yang sangat-sangat dicintai oleh Allah, iaitu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga digelar ataupun diangkat kita sebagai khairu ummah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalianlah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan umat yang terbaik, the best ummah. Ya, hari ini anak-anak kita dapat anugerah, betul tak ibu-ibu? Anugerah cemerlang. Kata ni di sekolah-sekolah lah semua dapat ada majlis anugerah kecemerlangan pelajar. Ya, setelah 2 tahun lah saya rasa tak ada anugerah kecemerlangan pelajar. Jadi anak yang naik pentas seronok dah. Oh, jangan kata anak seronok. Mak pun kemas macam dapat surat. Habis blokir bawa masuk dalam Facebook, dah masuk dalam WhatsApp group kan. Alhamdulillah anak saya dapat naik pentas. Seronok ibu-ibu. Ibu-ibu, begitulah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bangga tak bangga? Tak pernah kita rasa bangga jadi umat Nabi. Sedangkan kita umat yang naik pentas, yang dapat anugerah berbanding dengan bilion manusia daripada zaman Nabi Adam alaihissalam sampailah zaman Nabi Isa alaihissalam, kita yang naik pentas. Umat terbaik, umat cemerlang. Mengapa umat ini perlu mandum ke belakang? Kenapa umat ini perlu lemah sedangkan dia adalah umat yang cemerlang? Ibu-ibu yang saya kasihi kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kalau nak dibandingkan dengan satu analogi lah yang kita boleh buat, baiknya, untungnya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, contohnya orang bekerja shift ibu-ibu ya. Katalah shiftnya kita ambil lah 1 jam je, senang nak kira. Orang pertama kerja pukul 1 sampai pukul 2. Dia dibayar RM50. Baik, orang kedua masuk kerja, orang pertama tadi keluar.
sampai daripada pukul 2 sampai pukul 3 ibu-ibu. Ditulis upahnya RM50. Orang ketiga, dia pun keluar orang kedua, orang ketiga masuk, dia punch in daripada pukul 3 sampai pukul 4. Tapi yang pukul 3 sampai pukul 4 ni dia tak bayar RM50, dia bayar RM100. Rasa-rasanya adil tak? Kalau kita jadi orang nombor 1, nombor 2, ngamuklah kita. Tapi kita ibu-ibu bukan orang nombor 1 dan kita bukan orang nombor 2. Tapi untungnya ibu-ibu, kita orang nombor 3. Kenapa orang nombor 3? Ya, kerana dia orang yang terakhir dan dialah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah bagi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benda-benda yang sangat luar biasa, anugerah yang sangat luar biasa. Antaranya ibu-ibu, Allah bagi kepada umat Nabi ini Ramadan, yang kita sedang berada di atas tangga pertama yang nak menapak pada Ramadan. Ya, kita doakan ibu-ibu, Allahumma barik lana kefima razaqtana. Gaya macam lapar tu, faham petang-petang ni kan, dengan macam sejuk sikit ni kan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, tolong berkati aku dalam Rajab ini. Ini bulan Rajab, bulanmu ya Allah. Bulan haram kan? Bulan Rajab ini bulan haram. Bulan yang dihormati. Bulan yang tak boleh berperang dalamnya. Ya Allah, berkati kami pada bulan Sya'ban. Bulan Nabi. Bulan Sya'ban diturunkan oleh Allah ayat Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat nak suruh orang mukmin berselawat pada Nabi diturunkan dalam bulan Sya'ban. Bulan Nabi. Kalau ditanya kepada Sayyidatina Aisyah, macam mana puasa Nabi? Pastinya puasa Ramadan mesti Nabi puasa. Sebab wajib. Dan maksud daripada pertanyaan sahabat tadi, maksudnya puasa sunat Nabi. Macam mana puasa sunat Nabi? Apa Sayyidatina Aisyah jawab? Sesungguhnya Nabi sangat banyak berpuasa di dalam bulan Sya'ban. Sehingga seolah-olah macam Nabi berpuasa keseluruhannya. Subhanallah ibu-ibu. Bulan yang sangat-sangat berkat. Kenapa berkat? Sebab dia duduk jiran dengan bulan Ramadan. Orang kalau dekat dengan orang baik, insya-Allah kan nampak baik macam ibu-ibu lah kan. Dekat dengan kawan-kawan dia, ahli surau kan. Jadi kita pun walaupun tak berapa baik sangat tapi nampak baik lah kan. Sebab dekat dengan orang baik. Jadi Sya'ban jadi hebat ibu-ibu sebab dia dekat dengan Ramadan. Dia duduk sebelah Ramadan. Dia tempias keberkatan Ramadan sehingga Sya'ban itu Nabi seolah-olah puasa sepenuhnya. Dan bulan Sya'ban memang adalah bulan yang kita sudah ready ibu-ibu untuk kita mendapat Ramadan yang terbaik. Dalam bulan Rajab ia adalah bulan untuk kita menanam, bulan Sya'ban untuk kita menyiram tanaman kita, dan bulan Ramadan untuk kita mengutip hasil-hasilnya. Itulah kebaikan umat Nabi, sayang dan cintanya Allah kepada umat Nabi. Kita beramal ibu-ibu dalam bulan Ramadan, amal sikit. Amal ciput je, tapi dapat berbakul-bakul. Puasa kita dalam bulan Ramadan, yang wajib, salat wajib kita dalam bulan Ramadan. Ya, buat pahala yang wajib, Allah gandakan 70 kali ganda. Buat amalan yang sunat, macam salat tarawih, Allah bagi ganjaran kita macam kita solat Isyak, macam kita solat subuh. Ya, besar pahalanya. Apa lagi ibu-ibu yang kita nak bermalas dengan dunia yang ada? Kenapa kita masih lagi nak berpuluk tubuh dan merasa lemah sedangkan kita umat yang terbaik? Ibu-ibu yang saya kasihkan Allah, umat ini menjadi umat yang terbaik kerana Allah berikan Al-Quranul Karim. Subhanallah. Al-Kitab, Al-Zikra, Al-Furqan, nama-nama yang ada di dalam Al-Quran. Nama-nama yang disebutkan nama lain bagi Quran, tapi yang paling tinggi adalah Al-Quran. Allah bagi Al-Quran sebagai satu hadiah daripada Allah buat kita, satu-satunya ibu-ibu. Mukjizat yang boleh kita pegang, betul tak? Mukjizat yang boleh kita lihat dengan mata.
Satu-satunya mukjizat yang boleh lagi kita rasai, kita duduk dengannya ibu-ibu. Yang lain semua kita tak dapat lihat. Bagaimana terbelah bulan, keluar air daripada tangan jari jemari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi boleh bercakap dengan haiwan, bagaimana Nabi boleh bercakap dengan batang tamar, terisak-isak menangis. Nabi boleh memujuk batang tamar sehingga seperti suara seorang bayi yang menangis. Nabi pujuk. Nabi kata, hang nak apa? Nak duduk dekat dengan Nabi kah? Ya, aku nak duduk balik dekat tempat engkau berkhutbah. Tapi Nabi kata, ada dua pilihan. Kalau kau nak balik, aku ambil kau, jadi kau duduk dekat dengan aku. Ataupun pilihan kedua, kau bersama dengan aku dekat syurga. Senyap terus, kena pujuk oleh Nabi SAW. Sahabat-sahabat mengeremang bulu roma. Kalaulah batang tamar pun menangis kerana jauh jaraknya fizikal dengan Nabi. Kenapa kita tak pernah menangis kalau kita rasa jauh dengan Rasulullah? Kenapa kita tak pernah rasa sedih dan kosong jiwa kita kalau kita kurang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kerasnya hati aku. Jauhnya hakikat tamar, batang tamar juga rindu untuk berjiran dengan Nabi. Wahai umat Nabi, di mana kalian? Wahai umat Nabi, bangunlah. Bangunlah dari tidur. Bahawa kita adalah umat yang diberikan oleh Allah dengan keberkatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Quranul Karim. Kitabullah, kalamullah yang Allah bagi kepada kita. Allah hakikatnya bukan bagi pada Nabi, tapi hakikatnya kepada umat Nabi untuk dijadikan panduan. Ibu-ibu yang saya kasihi kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita melihat Al-Quranul Karim dan kita nak menapak ke dalam bulan Quran kan, iaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang sangat signifikan dengan 3 perkara. Ibu-ibu boleh tulis ni. Bulan Ramadan, dia bukannya bulan puasa. Orang Melayu panggil bulan Ramadan bulan puasa kan? Dia puasa tu quarter 3, macam itulah. 1/3 sahaja daripada Ramadan. Ramadan adalah 3 perkara. Syahrus Siyam, iaitu bulan puasa. Yang kedua Ramadan ialah Syahrul Qiyam, bulan salat ibu-ibu. Bulan Ramadan digalakkan kita untuk menunaikan salat. Dan simboliknya, salat yang tak ada daripada luar Ramadan, ada dalam Ramadan, iaitu tarawih. Dan begitulah malam kita isi dengan malam solat-solat sunat yang boleh kita buat. Kerana dia adalah bulan Qiyam. Dan yang ketiga ibu-ibu, bulan Ramadan ialah bulan Al-Quran. So tahun ni kita letak 3 ini sebagai matlamat kita untuk kita aktifkan. Ya, kita gegarkan Ramadan kita dengan barnamij ataupun program-program yang berkaitan dengan 3 ini. Jadi sekarang kita dah kena menapaklah, iaitu macam mana kita nak memantapkan puasa kita kerana dia puasa wajib. 1 hari kita puasa dalam bulan Ramadan ataupun meninggalkan puasa dalam bulan Ramadan. Kalau kita puasa setahun penuh pun tak mampu untuk mengganti 1 hari dalam bulan Ramadan. Kalau sengaja tinggal. Punya besar ibu-ibu pahala dia. Jadi kita kena ready dah dengan hukum hakam berpuasa. Supaya puasa kita menjadi puasa yang sah awalan. Yang pertama, biar puasa kita tu ikut rukun. Mengikut syaratnya. Ya, tidak kita kata nampak rukunnya okey, tapi kita make sure juga supaya benda-benda yang sunat kita dapat buat dalam Ramadan nanti. Puasa Ramadan kita dipenuhi dengan perkara-perkara yang sunat di dalam berpuasa. Dan perkara-perkara makruh ataupun yang na'udzubillah min zalik yang membatalkan puasa, hendaklah kita letak jauh-jauh supaya puasa kita jadi puasa yang berkualiti ibu-ibu. Seterusnya salat, ya. Macam mana kita nak memperbaiki salat kita, perlu kita tengok dan lihat, ya. Kita perlu bertatih daripada sekarang lagi. Contoh salat-salat yang ada selain daripada Ramadan, contoh semacam salat witir. Ya, orang selalu tanya soalan salat witir dalam bulan Ramadan. Kan? Dia ingatkan salat witir tu macam tarawih agaknya.
Ya, tak luar Ramadan tak ada witir. Ya. Sebenarnya ada. Jadi bolehlah kita berjinak-jinak ibu-ibu. Solat witir yang kita lakukan pada malam hari, yang mana kalau kita rasa tak confirm, tak yakin rasa boleh bangun pagi, sebelum tidur kita buat. Dia ada bagi nama solat kedekut lah ya, kedekut lah ya. Rakaatul bakhil, rakaat dia bakhil, iaitu apa? Satu pun jadilah. Satu rakaat untuk solat witir. Tapi kalau yang biasanya buatlah ya, sama ada 2 tambah 1 ya, iaitu 3 rakaat solat witir kita biasakan. Maksudnya kita dah mula ibu-ibu untuk memperbanyakkan solat-solat sunat. Dan yang ketiga iaitu Quran. Okey, Quran pun dah kena mula baca dah. Ya, saya pernah pergi satu tempat. Ya, kita buat ni lah, buat apa khatam Quran yang dalam majlis kan. Jadi ada 30 juzuk, jadi ada 30 kumpulan. Yang kumpulan lain semua dah siap dah. Jadi tinggal lagi, ada lagi yang belum siap, dia orang angkat tangan kan. Jadi saya pun kenapa pula tak siap-siap ni kan. Jadi saya pun pergi menyusup kan, tengok kan. Jadi duduk di antara mereka tengok, patutlah macam tu ibu-ibu. Ya. Orang kata sangat tidak lancar. Ini maksudnya Ramadan baru ambil Quran. Pernah jumpa orang macam ni? Tak payah sebutlah nama siapa. Sebab saya bila tadarus dalam bulan Ramadan bukan kata tadarus dekat masjid dengan surau saja, office pun buat tadarus, betul tak? Biasa orang pergi masjid dengan surau ni, insya-Allah lah dia orang selalu baca Quran. Tapi yang dekat office tu lagi kantul. Jadi grup ni pun tak siap-siapkan. Rupanya memang kita nampak ini memang Ramadan baru pegang Quran. Allahu Akbar. Jadi ibu-ibu, untuk kita mendapat Ramadan yang terbaik, kita mula dari sekarang ya, untuk kita bertatih dah baca Al-Quran. Ya, qiraah dah boleh baca. Kalau kita boleh khatam dalam Rajab, boleh khatam dalam Syaban, insya-Allah Ramadan pun kita boleh khatam. Dan ditambah juga ibu-ibu, bulan Ramadan ialah bulan kita menghayati penurunan Al-Quran. Kita ada peristiwa nuzulul Quran kan dalam bulan Ramadan. Jadi dalam nuzulul Quran, antara yang kita nak belajar, yang kita nak baca, kita nak menghayati ibu-ibu ialah apa makna Al-Quran. Kenapa diturunkan Al-Quran? Dan apa ayat-ayat yang mana boleh menyebabkan kita merasai bahawa ya Allah, aku merasai kau sedang berbicara dengan aku. Inilah satu perkara yang kita nak sama-sama ibu-ibu mula bertatih, kerana masa sangat-sangat cepat berlalu. Dan saya bawa sedikitlah pada hari ini, ya, antara perkara yang boleh kita tengok ialah peranan Al-Quran itu sendiri. Saya ada bawa buku, nama buku ini adalah buku Easy Tadabbur. Ya, buku Easy Tadabbur, yang mana bahasa Easy itu bahasa Inggeris, Tadabbur bahasa Arab. Tak tahulah Dewan Bahasa dan Pustaka terima ke tak ibu-ibu Bahasa Melayu tak ada pun, tapi dalam bahasa Melayu. Baik, Easy Tadabbur maksudnya tadabbur mudah. Dalam buku ini kita bermula dengan kandungan ya. Kita tengok pada kandungan dia. Kita akan start daripada peranan Al-Quran. So sebelum kita nak pergi kepada aku nak faham Quran ni, kita faham dahulu apa sebenarnya tujuan Allah berikan Quran pada kita. Ya, bukannya kita diberikan Al-Quran ini hanyalah untuk kita baca sahaja tanpa kita faham, kita baca saja tanpa kita amal, tapi baca suatu perkara yang mesti dan kita memahami juga bukan perkara yang kedua, tetapi antara intipati Al-Quran itu diturunkan. Ibu-ibu yang saya kasihkan Allah, saya baca sedikit sebelum kita menutup ya, pada bahagian prakata penulis. Jadi ibu-ibu kalau tengok buku-buku mesti ada prakata penulis, betul ya? Orang yang pengarang tu dia tulis apa? Kalau orang siapa yang baca buku terus dia baca dalam, dia tak baca prakata penulis, macam masuk rumah orang tak bagi salam. Masuk rumah orang terus masuk ke dapur kan. Ada lauk apa hari ni? Tak terkejut kan? Terkejutlah ibu-ibu. Jadi baca prakata penulis, kita akan jelaslah apa matlamat penulis tulis buku ni. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Alhamdulillah, setelah 6 bulan kami bertungkus lumus menyediakan persiapan isi kandungan buku ini. Dengan rujukan daripada tulisan, ceramah, suntingan video Al-Alamah
Dr. Syekh Ali Jumaah Hafizahullah. Dr. Ali Jumaah adalah bekas mufti Mesir, ibu-ibu. Saya dahulu belajar di Mesir dan Masya Allah, memang sampai sekarang kalau kita dengar Dr. Ali Jumaah datang ke Nusantara, saya akan pergilah. Hari itu dia datang ke Singapura, saya pergi untuk kita mengambil berkat. Masa dekat sana, masa saya kat sana, dia memang masa itu tengah jadi mufti lah. Sekarang dia bekas mufti. Dia sangat hebat, Masya Allah. Seorang yang banyak mufakir Islam, ya, yang memberikan banyak perkara-perkara untuk umat Islam ni keluar daripada kerungsingan ataupun ketidaksamaran pada ataupun kesamaran kepada pemikiran kita tentang agama Islam. Baik ibu-ibu, kita teruskan. Buku ini bertujuan untuk memberi panduan yang mudah dan ringkas. So, apa yang kami cuba untuk sampaikan, kita tak bawa pun macam bahasa-bahasa universiti. Kan? Kalau bahasa universiti, ya Allah, saya pun tak faham. Betul tak ibu-ibu? Kita baca jurnal. Kalau universiti ni dia ada jurnal. Kalau besar sikit, tesis. Kalau besar lagi, dia ada kajian-kajian lah besar-besar. Kadang-kadang kita pun tak apa nak faham. Jadi kami tak bawa bahasa-bahasa ilmiah, contoh macam bahasa-bahasa usul fiqh, contoh seperti kita sebut tentang asbabun nuzul, lepas tu istilah-istilah di dalamnya, masalihul mursalah, kita sebut tentang ijtihad. Tak, kita tak bawa bahasa begitu. Kita bawa untuk orang awam, kerana buku ini dituliskan untuk panduan orang awam. Jadi kita guna istilah yang mudah dan istilah yang ringkas untuk dalam proses kita mentadabbur Al-Quran. Tujuan kita ibu-ibu ialah kita dapat tadi Quran tadi suatu hadiah daripada Allah untuk umat ini. Jadi ya Allah, tolong bantu kami untuk kami nak faham Al-Quran kitabullah. Al-Quran yang Allah hadiahkan buat umat Nabi. Selepas tamat membaca buku ini, kita pergi terus kepada objektif, iaitu selepas tamat membaca buku ini, pembaca mampu melihat Al-Quran dengan kacamata yang lebih luas. Contoh ibu-ibu, kalau kita ambil sedikit, apabila kita sebut tentang al-fitnatul asyaddu minal qatl. Al-fitnah, iaitu fitnah itu lebih besar, asyaddu minal qatl, daripada pembunuhan. Biasa kita guna ayat ni untuk apa ibu-ibu? Sakit hati sebab orang fitnah kita kan? Jadi kita pun guna ayat ni. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Kita pun guna ayat ni sebab apa? Jangan kau fitnah aku. Sebabnya lebih teruk kau fitnah aku. Lebih teruk kau fitnah aku daripada kau bunuh aku. Macam itulah kan. Jadi sebenarnya ayat itu sangat besar. Ayat al-fitnatu asyaddu minal qatl sangat besar ibu-ibu. InsyaAllah nanti kita akan pergi satu persatu. Dekat mana kita akan tukar. Ya Allah, rupanya maksud ayat kau walaupun pendek, ya Allah, tapi maksudnya sangat-sangat besar untuk panduan kita sebagai umat manusia untuk bahagia dunia, bahagia akhirat ibu-ibu. Ini kerana, sambung lagi, tujuan Al-Quran diturunkan adalah sebagai kitab hidayah. Hanis, kalau ada buku Hanis, boleh bagi dekat ibu-ibu ni, buku isi tadabbur, sahabat saya, tak ada dalam ni. Kalau ada, Ustazah Nurma, saya lagi berapa minit? Lagi berapa minit saya? Kereta pun tinggal saat je. 10 minit boleh? Ibu-ibu okey? Azan dah buat sikit kan? Okey, lagi 10 minit ya. Kalau sempat ni, Hanis boleh bagi pada ibu-ibu boleh tengok yang kita akan bicarakan ni. Katalah kalau kita setuju untuk mula lambat sikit, kami mohon untuk kita jadikan buku ni sebagai buku yang kita akan diskusi sama-sama ibu insya-Allah. Jadi ibu boleh tengok dahulu. Tak apa, tak ambil pun tak apa. Nak tengok-tengok dulu ya. Baik. Sekarang saya pada muka surat apa tau, saya pun tak tahu dia pakai nombor Roman ni, dekat prakata penulis, buka kat depan prakata penulis. Baik. Ini kerana tujuan Al-Quran diturunkan sebagai kitab hidayah. Al-Quran adalah kitab petunjuk, kitab hidayah. Nama sama dengan nama saya Hidayah. Tapi maksudnya ibu-ibu, ya Allah, kitabul hidayah. Kitab yang menerangkan kita tak kala kita tak tahu. Kitab yang memberikan tahu kepada kita tak kala kita rasa samar-samar, memberi yakin kepada kita tak kala kita rasa confused lah nak mana satu ya. Ini adalah Al-Quran.
Kitab hidayah. Iaitu kitab petunjuk yang membawa banyak panduan dalam kehidupan manusia. Ibu pergi kepada muka surat seterusnya, prakata tu dekat belah belakang. Kita dah sambung belah belakang. Baik. Al-Quran Allah bagi untuk manusia mengambilnya sebagai suatu pegangan, sebagai satu manual, sebagai satu panduan untuk dia tak masuk dekat dalam gaul. Kalau dia berjalan, kita jalan malam ibu-ibu, kan? Waktu tu kebetulan bukan bulan mengambang. Gelap tak gelap? Gelap kan? Ibu-ibu tahu tak dekat mana ada parit, dekat mana tak ada parit? Jadi bila kita tak tahu, mudah tak kita masuk dekat dalam parit? Mungkin dan kebarangkalian sangat tinggi untuk kita masuk dalam longkang ataupun masuk dalam lopak ataupun masuk dalam parit. Sekarang Quran datang macam torchlight. Okay. Jadi kita bawa torchlight, kita suluhlah sebelum kita jalan tu. Apa depan aku ni? Jadi Quran ini tunjuk kepada kita, oh sini ada lopak, jangan jalan sini. Kanan sikit. Oh depan aku ni ada duri. Kan? Lompat sikit. Kan? Lompat Susanti, lompat apa lagu-lagu apa Piramli tu kan, hari tu tengah ada orang buat remix lagu tu, sedap pula dengar kan ibu-ibu yang saya kasih kerana Allah. Quran ini dia akan bagi tahu kat kita depan tu bahaya. Quran bagi tahu kita, jangan jalan kot sini, pergi jalan ni kot sana, jalan ni kalau kamu sampai jalan ni memanglah kamu memang KO lah, jalan sana okey, jalan sana selamat. Quran describe to us tibyanan likulli syai', menerangkan kepada kita semua perkara supaya kita tak jatuh ibu-ibu dalam lubang yang akan membinasakan kita. Jadi peranan Al-Quran untuk kita pakai dalam kehidupan kita. Ramai orang baca Quran untuk cari pahala, betul tak? Saya nak cari pahala lah, kan? Dia pun mengambil Al-Quran dan lalu dia pun membacanya. Al-Quran lebih daripada itu. Al-Quran membacanya pahala. Beramal dengannya selamat dunia akhirat. Inilah yang dimaksudkan dengan hidayah. Nampak ibu-ibu ya? Kalau siapa yang nak beli terus boleh. Jadi bolehlah conteng. Siapa yang nak beli boleh conteng. Siapa yang tak beli jangan conteng ibu-ibu ya. Okey. Siapa yang nak beli terus boleh conteng. Dekat kitab hidayah tu, buku surat sebelah kan bawah kitab hidayah, iaitu apa? Kitab petunjuk yang membawa banyak panduan dalam kehidupan manusia. We want to use that formula. Kita nak guna panduan tersebut untuk kita selamat dunia, selamat akhirat. Setinggi-tinggi penghargaan ini kami letakkan di dalam prakata penulis. Penghargaan kita kena letakkan kepada orang yang dah berkorban, sama ada nyawa, berkorban jiwa, berkorban jasanya kepada kami dan tak lain tak bukan ahli keluarga kami sendirilah. Ibu dan ayah saya, Haji Kamarudin, suami saya, Ustaz pun juga menulis buku ni. Jadi Ustaz tujukan kepada ayah Ustaz Haji Abdul, ibunda Ustaz Hajah Zainab, ibunda saya Maisarah dan anak-anak kami lah yang banyak berkorban demi saya dan Ustaz menyiapkan buku ini. Banyak masa mereka kami ambil. Kami bukan nak buat buku nasihat yang kami boleh tulis macam tu saja, tapi kami kena kaji, kami kena teliti. Saya nak dapat satu ibu-ibu, saya cerita, nak dapat, dia ada 30 ayat kan buku ni. Saya nak dapat satu ayat, nak mentadaburkan satu ayat tu, saya kena baca, saya kena dengar hampir 3 hingga 4 hari untuk saya rumuskan. Dan bukan senang. Sebab kita sedang kita sedang berinteraksi dengan ayat Allah. Kita bukan berinteraksi dengan kalam orang. Kita berinteraksi dengan ayat Allah. Dan saya sangat takut perkara tersebut. Untuk saya, na'udzubillah min zalik, bila berinteraksi dengan hanya menggunakan akal kita yang banyak, yang tak tahu daripada yang tahu, menggunakan nafsu kita yang banyak liar, saya akan tersalah di dalam
mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka, anak-anak saya banyak berkorban, saya letakkan penghargaan. Begitu juga sahabat kami Ustazah Hanis Ramli yang telah berkhidmat dengan JRL hampir 2 tahun dan juga telah lama membantu saya, lamalah sangat-sangat. Baik, kepada semua pembaca yang membaca buku ini, diharap buku ini dapat membantu kalian memahami potongan ayat Al-Quran dengan lebih mudah, namun dapat difahami tadabbur yang menyeluruh untuk diaplikasikan dalam kehidupan kita. Ayat pendek tapi yang terjemahan ataupun aplikasi kepada ayat tersebut sangat banyak. Dan yang terakhir, kaedah umum yang diamalkan, yang dikumpulkan oleh para ulama ini, buku ini dia cerita pasal kaedah umum ibu-ibu ya. Pasal kaedah umum adalah salah satu cara untuk kita tadabbur Al-Quran. Kita ni orang awam, kita tak tahu usul fiqh, sebab nuzul, kita tak tahu sebelum hijrah ke selepas hijrah, tapi yang kita tahu, kita nak faham Quran. Jadi kaedah umum adalah salah satu cara yang dikumpulkan oleh para ulama yang mampu menjadi dasar untuk kita hidup bersama Al-Quran. Maksud hidup bersama Al-Quran bukan maksudnya kita ambil Quran ni pergi mana-mana bawa je. Kan? Baguslah Kak Kiyah tu, bukan nama sebenar. Quran bawa mana-mana. Tak. Ini mushaf Al-Quran. Tapi hidup bersama dengan Quran, ibu-ibu, apabila kita sudah mendarah daging apa yang ada dalam Al-Quran itu, dan dia sudah menjadi watak kita. Dia sudah menjadi akhlak kita. Dia sudah menjadi mulut kita. Bagaimana ditanya kepada Nabi, bagaimana Nabi SAW akhlaknya? Jawapan Sayyidatina Aisyah, kana khuluquhul Quran. Sungguhnya akhlak Nabi itu, apa yang kamu baca dalam Quran, begitulah akhlak Nabi. Tuturnya, perbuatannya, senyumannya, semuanya, apa yang ada dalam Quran, itulah yang Nabi tonjolkan dalam kehidupannya. Tekak saya pun suruh berhenti dah. Dan akhir sekali ibu-ibu, semoga Allah menjadikan buku ini sebagai timbangan kebaikan pada kami untuk hari akhirat nanti. Dalam penulisan, kita kena letak juga doa kita di dalam buku ini, dan harapan dan doa kami ialah bukan untuk ibu-ibu tapi untuk kami sendiri. Moga-moga buku ini menjadi suatu timbangan kebaikan lah untuk saya dan Ustaz di akhirat kelak. Daripada saya, Ustazah Nurul Hidayah binti Kamarudin, dan juga Ustaz Dr. Ustaz Muhammad Abdul Osman Al-Muntasir. Ustaz orang Arab ibu-ibu ya. Ustaz orang Arab, orang Yaman. Tapi saya belajar kat Mesir lah, dan guru saya Mesir, dan saya belajar juga dengan guru Ustaz selepas saya berkahwin. Jadi kalau guru Ustaz turun kat Malaysia, memang Ustaz akan suruh datang rumah. Ustaz akan, bukan suruh, jemput datang ke rumah. Dan saya pun belajar dengan guru-guru Ustaz. Dan mudah-mudahan di sana ada kebaikan yang saya boleh bawa dalam masyarakat ini, untuk membawa aliran-aliran khazanah-khazanah apa yang ditinggalkan oleh para ulama, yang kebanyakannya khazanah keilmuan bermula ataupun kita kata arkibnya adalah dalam bahasa Arab. Ibu-ibu yang saya kasih kerana Allah Subhanahu Wa Taala, saya mohon maaf kerana tak dapat untuk bersama lebih lama dengan ibu-ibu, kerana ibu-ibu pun dah datang tadi daripada awal 2.45. InsyaAllah ada kesempatan kita berjumpa lagi di lain waktu. Izinkan saya untuk memberikan sedikit, ada baranglah kami bawa, dan seperti mana Ustaz berasal dari Timur Tengah, kita pun bawa semua barang-barang pada Timur Tengah. Antaranya yang kami bawa adalah ni minyak habatus sauda. Sangat bagus untuk saraf. Dia daripada Turki ibu-ibu. Turki kan gempa bumi. Jadi Ustaz dapat maklumat daripada pemborong, kata tak tahulah mungkin lepas ni dia tak dapat dah daripada Turki. Dan memang paling terbaik habatus sauda daripada Turki. Sebab tu kami namakan Al-Fatih, real ni nama syarikat kami, Design Your Real Life. Jadi Real Al-Fatih iaitu daripada Turki, yang mana ada sahabat-sahabat kita kadang-kadang kecil manis, gout dan sebagainya, ada kebas-kebas kan, kebas tangan, kebas kaki, sapu pun boleh, minum pun boleh. Dua-dua boleh. Seminggu dia minum ibu-ibu, hilang kebas. Dengan berkat
Habbatul Barakah. Antara nama dia Habbatul Sauda, Habbatul Barakah. Kita ikhtiar ibu-ibu. Tapi inilah yang Nabi ajarkan.